Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustazah Kartini binti Abdul Rahman dari SMK Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Hari ini saya akan membincangkan salah satu tajuk daripada buku teks Pendidikan Islam tingkatan 3 yang bertajuk Adab Berkomunikasi. Di akhir video ini, murid akan dapat menerangkan tentang yang pertama, maksud dan prinsip komunikasi Islam. Yang kedua, adab berkomunikasi, dan yang ketiga, hikmah beradab ketika berkomunikasi. Maksud komunikasi dari segi bahasa ialah perhubungan. Manakala maksud komunikasi dari segi istilah, perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung atau melalui perantaraan seperti email, radio, surat dan telefon. Terdapat 6 prinsip komunikasi dalam Islam. Yang pertama, qaulan sadida yang bermaksud kata-kata yang benar, jujur, tidak berbohong dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, qaulan karima yang bermaksud kata-kata yang mulia. Yang ketiga, qaulan ma'rufa iaitulah kata-kata yang baik. Seterusnya yang keempat, qaulan maisurah yang bermaksud kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Seterusnya yang kelima, qaulan layyinah iaitu kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Dan yang terakhir yang keenam, qaulan baligha yang bermaksud kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa. Seterusnya para pelajar, kita lihat kepada adab berkomunikasi. Di sini saya senaraikan 5 adab berkomunikasi. Yang pertama, tidak melalaikan daripada melakukan ibadat dan tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak mengabaikan tugasan maupun perintah ibu bapa. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan seperti kata-kata yang penuh hikmah, mengandungi nasihat yang baik serta menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebihan. Seterusnya yang ketiga, kesesuaian masa dan tempat seperti mengelak penggunaan gadget semasa di dalam masjid, menunggang motosikal dan semasa kunjungan hari raya. Adab yang keempat ialah memastikan kesahihan maklumat seperti mengamalkan prinsip siasat sebelum sebar, tidak mencetuskan maklumat palsu dan menjauhi perkataan dusta dan bohong. Dan yang terakhir, tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib seperti menghindar daripada gosip, kutukan, mengadu domba dan tidak memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak disukainya. Seterusnya para pelajar, kita lihat pula kepada hikmah beradab ketika berkomunikasi. Hikmah beradab ini terbahagi kepada 2, iaitu hikmah kepada individu dan hikmah kepada masyarakat. Hikmah terhadap individu, yang pertama, meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat membezakan antara baik dan buruk. Yang kedua, melahirkan individu yang berakhlak mulia yang dapat menjadi contoh kepada orang lain. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah dengan mudah kerana saling bertolak ansur. Dan yang keempat, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengamalkan adab yang mulia. Seterusnya yang kelima, dipandang tinggi oleh masyarakat lain kerana peribadi yang unggul. Seterusnya kita lihat hikmah terhadap masyarakat. Yang pertama, hidup dalam keadaan aman dan harmoni kerana sifat persefahaman yang ditunjukkan. Yang kedua, menjauhi salah faham supaya masyarakat dapat hidup bersatu padu. Yang ketiga, dapat bertukar-tukar pandangan supaya masyarakat maju dan makmur. Seterusnya yang keempat, menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan perpaduan kerana saling bertoleransi. Seterusnya para pelajar, kita lihat kepada beberapa soalan pengukuhan. Yang pertama, terangkan 2 prinsip komunikasi Islam, 4 markah. Yang kedua, jelaskan 2 adab berkomunikasi, 4 markah.
Dan seterusnya soalan ketiga ialah soalan kebat yang berbunyi, zaman ini manusia lebih selesa berkomunikasi melalui media sosial sehingga tidak tahu cara berkomunikasi yang betul apabila berhadapan dengan manusia yang lain. Sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia, apakah langkah yang dapat diambil untuk mendidik rakyat agar berkomunikasi dengan penuh adab sama ada dalam media sosial maupun apabila berkomunikasi secara berhadapan? Huraikan 4 markah. Soalan yang pertama, kata tugas yang berada di hadapan soalan ialah terangkan. Jadi, jawapan yang dikehendaki mestilah mengandungi isi dan huraian. Kita tengok jawapan kepada soalan yang pertama, qaulan sadida, 1 markah, dan huraiannya ialah kata-kata yang benar, jujur, tidak berbohong dan tidak berbelit-belit, 1 markah. Seterusnya jawapan yang kedua, qaulan karima, 1 markah, dan huraiannya ialah kata-kata yang mulia, 1 markah. Untuk menjawab soalan yang kedua, kata tugas yang berada di hadapan soalan ialah jelaskan. Jadi, jawapan yang dikehendaki mestilah mengandungi sekurang-kurangnya 4 patah perkataan. Contohnya, kita tengok jawapan soalan kedua. Yang pertama, tidak melalaikan daripada melakukan ibadat dan tanggungjawab, 2 markah. Dan jawapan yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan, 2 markah. Untuk menjawab soalan kebat, jawapan yang dikehendaki mestilah mengandungi 4 elemen penting. Yang pertama, isi penting. Yang kedua, huraian pendek. Yang ketiga adalah huraian panjang dan yang keempat adalah kesimpulan. Cuba kita tengok contoh kepada jawapan soalan kebat yang ketiga. Sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia, saya akan menjalankan kempen secara besar-besaran mengenai cara berkomunikasi yang betul, 1 markah. Contohnya melalui siaran iklan berkala termasuk pada waktu puncak, 1 markah. Kesannya akan menimbulkan kesedaran di kalangan masyarakat Malaysia tentang cara berkomunikasi yang betul, 1 markah. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu berita yang diperolehi supaya tidak menimbulkan suasana tegang dan huru-hara dalam masyarakat, 1 markah. Untuk rumusan pembelajaran kita pada hari ini, suka saya membacakan sepotong hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik atau lebih baik dia mendiamkan diri. Hadis muttafaqun alaih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di dalam Al-Quran, iaitu dari ayat 18 surah Qaf yang bermaksud, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua pelajar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.